Bismillahirrahmanirrahim. Peperangan Tabuk. Tabuk ni terletak di utara Madinah, sepadan Jordan. Ada bandar sampai sekarang. Peperangan ini dinamakan Tabuk bersempena dengan nama tempat berlakunya. Seperti kebiasaan yang diketahui umum, ada juga dalam kalangan para ulama yang menamakan dengan al-ashirah, kesulitan dan kepayahan. Setengah kitab menyebut peperangan al-ashirah kerana ada sulit dan payah, kerana berlakunya di tempat yang jauh perjalanannya. Di samping itu ia berlaku di musim panas terik, dan kebun-kebun mereka di Madinah sedang mengeluarkan buah-buahan yang perlu dijaga, maka menyulitkan tuannya untuk meninggalkannya untuk pergi berperang. Ini ujian. Ada kalangan para ulama juga menamakannya dengan al-fadilah, pembongkar. Al-fadihah, pembongkaran, kerana ia membongkarkan mereka yang lemah imannya dalam menghadapi cabaran dan membongkarkan sifat nifak munafik yang tertanam di dalam hati orang-orang munafik. Dinamakan peperangan al-fadihah, pembongkaran, membongkarkan orang munafik dan orang lemah iman. Operasi tentera ke Tabuk bermula pada bulan Rajab tahun ke-9 Hijrah. Ia merupakan cabaran yang paling besar juga, kerana berdepan dengan kerajaan Rom Timur yang dikenali juga dengan Byzantine, kuasa besar dunia, bukan dunia besar, kuasa besar dunia balik itu, di zaman itu, yang menunjukkan tanda-tanda bersedia untuk menyerang Islam. Menandakan dia nak serang Madinah. Ada tanda-tanda mereka bersedia untuk serang Madinah. Menyerang Islam umat dan negaranya. Keadaan ini digerakkan oleh raja-raja Arab dan kabilah-kabilah yang bernaung di bawah kerajaan Rom Timur, yang juga bersama-sama ingin menyerang Islam, bergabung dengan dia raja-raja Arab di sebelah utara. Dalam kalangannya ialah mereka yang membunuh utusan Rasulullah SAW Al-Harith bin Umair Al-Azdi radhiyallahu anhu, yang membawa suratnya kepada Wali Busra. Dia bunuh utusan Nabi. Nabi suruh bawa surat, dia bunuh yang utusan. Ini satu kesalahan besar. Orang yang bertanggungjawab melakukan jenayah kejam itu ialah Syurahbil bin Amr dari kabilah Ghassan yang menganut agama Kristian dan bernaung di bawah kuasa besar Byzantine, Rom Timur. Dia ada dua Rom Timur, Rom Barat. Rom Timur, Byzantine, pusat dia di Syria. Rom Barat, pusat dia di Itali, Vatican City ada sebab ini. Pembunuhan utusan adalah dilarang oleh uruf antara bangsa di sepanjang zaman. Masyarakat antarabangsa mengharamkan. Kerana menjadi adat seluruh dunia, utusan, duta negara asing tak boleh dikacau. Al-Qurannya menyebabkan Rasulullah SAW menghantar pasukan tentera yang dipimpin oleh sahabat kesayangannya Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, yang berperang sengit di Mu'tah, yang terkenal di mana kisahnya telah dinyatakan sebelum ini. Kesan daripada peristiwa itu amat menggerunkan musuh. Apabila pada tentera Islam tidak boleh dikalahkan oleh musuh yang berlipat kali ganda jumlah dan kekuatannya, iaitu 200,000 tentera. Orang Islam tak dapat 10,000 lawan 200,000, dan mengorbankan syuhada hanya 20 orang saja. Ini kerana kepintaran taktik Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Mengikut satu riwayat pula, adanya dalam kalangan Arab Kristian yang bernaung di bawah kerajaan Byzantine telah menganut Islam. Di antaranya Parwah bin Amr al-Juzami radhiyallahu anhu,
seorang ketua pasukan Rom yang berperang di Mu'tah. Masuk Islam. Penglima tentera masuk Islam. Keislamannya dianggap ancaman besar. Dan dia dituduh khianat, lalu dibunuh masuk Islam ini. Maka wajib bagi Rasulullah SAW menghukum mereka yang membunuhnya. Dua kesalahan. Kesalahan penuh utusan Nabi, bunuh pemimpin yang masuk Islam. Mengikut satu riwayat, adanya dalam kalangan mereka yang mengutus surat kepada Raja Rom Timur dengan memberi amaran betapa bahayanya Rasulullah SAW kerana telah mengalahkan semua musuh-musuhnya dan agamanya berkembang pesat dan menjadi ancaman besar. Dalam suasana genting inilah tersebar berita bahawa Rom Timur telah menggerakkan tentera yang besar disertai oleh kabilah-kabilah Arab Kristian seperti Luham, Juzam, Amilah dan Ghassam. Diberitakan jumlahnya 40,000, di mana barisan depannya berada di Balqa di Jordan hari ini. Ada yang menyatakan hanya sekadar berita untuk menakutkan orang-orang yang beriman. Ada kata berita angin. Walaupun berita angin, kena bersedialah. Perlu dipahami bahawa Empire Rom Timur baru sahaja mengalahkan Parsi yang juga kuasa besar dunia. Dia baru menang perang dengan Parsi. Jadi sombonglah. Maka kemenangan itu diraihkan dengan kebanggaan dan kemegahan sambil menjulang salib besar yang dibebaskan. Akad salib lambang Kristian. Keadaan ini lebih memerangsang dan mendorong untuk mencabar Islam yang menjadi kuasa baru yang membimbangkan mereka. Telah diceritakan dalam bab yang lalu bahawa Raja Byzantin menerima surat Rasulullah SAW. Kali yang pertama mengajaknya kepada Islam dengan membongkarkan prinsip agama samawi yang sama dalam kalangan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihimus salatu wassalam, termasuk Nabi Isa alaihissalam yang dipuja melampau oleh mereka. Perkara ini disedari olehnya, tetapi tidak mahu masuk Islam juga. Di mana telah dinyatakannya, ceritanya ialah bila Nabi atas surat, surat itu disebut ayat Quran. Ya ahlal kitab, qul ta'alau ila kalimatin sawa'in bainakum alla na'budu Allah wa la na'budu arbaban min dunillah. Fa in tawalla faqulu syahadu bi anna muslimun. Wahai ahli kitab, marilah kepada kalimah yang sama antara kami dan kamu. Kita tak boleh semua menaikkan Allah sahaja. Jangan kita lantik sama-sama kita jadi Tuhan. Lantik sama-sama kita jadi Tuhan. Lazim padri jadi Tuhan. Kalau kamu berpaling, kami tetap Islam. Lalu Raja Rom siasat. Siapa dia Muhammad yang hantar surat ni? Lalu dia cari orang Mekah yang berniaga di Syam. Pasal itu yang pergi berniaga ialah Abu Sufyan. Abu Sufyan ni tak masuk Islam lagi masa tu. Dia kafir lagi. Abu Sufyan dipanggil. Dia tanya Abu Sufyan, bagaimana Rasul ni? Abu Sufyan ceritalah. Ceritalah dia seorang benar, cerita betul. Dia ni benar, dia ni amanah, akhlak dia baik. Cuma dia bawa ajaran pelik pada ajaran nenek moyang. Yang ikut dia nya ialah orang miskin, orang muda. Lalu Raja Rom kata, atba'ur rasul, itu pengikut Rasul zaman dulu. Bila dengar raja kata begitu, menebarang padri-padri ini bimbang. Bimbang takut raja masuk Islam. Memang termasuk dalam hati dia, ini Rasul sungguh. Dia terfikir. Bila dia dengar orang besar dia ni, tak setuju dia masuk Islam, lalu dia pun beritahu sebenarnya dia tak mahu masuk Islam. Dia cakap saja dia. Di sana telah dinyatakan cerita padri di Busra yang melihat tanda kenabian pada Rasulullah SAW ketika kanak-kanak lagi.
dan cerita Waraqah bin Naufal, seorang penganut agama Kitabi di Mekah, yang menjelaskan kepada Khadijah sebaik saja menerima wahyu dari malaikat Jibril, dan pertemuannya dengan Rasulullah SAW, dan mengucap kepadanya dengan mengakui kenabiannya, dan banyak lagi bukti kerasulan Muhammad SAW yang diketahui oleh penganut Yahudi dan Kristian. Maka nyatalah permusuhan dan peperangan terhadap Islam kerana sifat zalim, dengki dan mempertahankan kepentingan duniawi semata-mata, bukan kerana benar. Kita baca dulu dalam jilid yang pertama. Bila Abu Talib bawa Nabi, masa Nabi kanak-kanak lagi, siapa dekat kawasan Syria, Jordan tu, ada padri yang bertapa. Maknanya bertapa ni beruzlah mengasingkan diri daripada masyarakat. Padri yang pegang agama betul lah, lagi daripada masyarakat Indonesia ni. Dia tengok rombongan Abu Talib berhenti, lepas tu dia pun sedia makan, jemput Abu Talib, mari. Abu Talib pun mari. Dia tanya Abu Talib, ada tak lagi orang lain dalam rombonganmu? Dia kata tak ada. Ada lagi, dia kata ada lagi. Mau tinggal. Rupanya ada budak dia. Budak tu Nabi SAW. Rupanya bila Nabi berjalan, awang ikut. Awang tanangin ikut. Bila berhenti, awang tu berhenti. Jadi ni dia tengok tanda tu. Lepas tu, bila Abu Talib bawa Nabi, kemudian dia tengok atas bawah. Dia tanya ke Nabi ni. Dia tanya, siapa dia ni, budak ni? Dia kata, anak aku lah. Abu Talib kata, membohong kata. Membohong. Tak betul mencerita. Budak ni ayah dia mati dah. Yatim. Dia betul-betul, dia kata betul. Nama yatim lah, ayah dia mati. Dia kata menjaga baik anak saudaramu ni. Anak saudara dia lah. Kalau orang Yahudi tengok, orang Yahudi bunuh. Kerana ada tanda kenabian pada jasad Nabi SAW. Itu satu kisah. Satu kisah lagi ialah bila Nabi terima wahyu yang pertama Iqra di Gua Hira. Khadijah datang bertemu dengan Waraqah bin Naufal, seorang yang berilmu di Mekah masa itu, yang baca kitab-kitab lama dulu. Khadijah teranglah, Nabi terima orang mari ni, orang mari bawa baca surah Iqra. Dia kata suamimu jadi Nabi. Yang datang malaikat Jibril, yang pernah datang kepada Nabi Musa AS. Kemudian Waraqah bin Naufal ni tawaf support dengan Nabi, suruh Nabi cerita. Dia kata Nabi, dia temu akan dihalau dia orang Mekah, akan dihalau. Tapi aku tak sepak, dia kata aku tak sepak. Ini tanda Nabi ini ialah Rasul, Nabi sungguh, diketahui oleh ulama-ulama ahli kitab. Jadi orang Yahudi, orang Kristian ni, dia tak masuk Islam ni, bukan kerana tak tahu, kerana jahat. Kerana jahat al-maghdubi alaihim, dimerkai ke atas mereka. Semata-mata kerana dunia, kerana nak mengekalkan kuasa pemerintahan, kepentingan dunia saja. Itu sebab mereka lawan Islam. Peristiwa Tabuk juga adalah agenda yang diatur dalam takdir Allah. Kerana selepas orang-orang musyrikin Mekah dan kabilah Arab dikelilingi wajib menganut Islam dan menjadi sasaran dakwah yang pertama, maka penganut Kristian yang sepatutnya menganut Islam. Kerana mereka juga orang lebih maklum berkenaan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengatur pertemuan secara langsung yang menjadi cabaran kepada kedua belah pihak. Firman Allah Ta'ala,
Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadha. Wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi in syaa. Innallaha 'alimun hakim. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wa la yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haqq minal ladzina utul kitab hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Surah At-Taubah ayat 28 hingga 29. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrikin itu najis. Najis i'tiqad, bukan najis tubuh badan. Kecuali mazhab zahiri. Mazhab zahiri kata najis tubuh badan. Kalau sentuh kena basuh. Mazhab jumhur ulama kata najis i'tiqad. Tubuh badan ni manusia. Macam gitulah. Oleh itu janganlah mereka menghampiri Masjid Haram. Tak boleh dekat Masjid Mekah. Tak boleh masuk Mekah. Sesudah tahun ini. Tahun Nabi suruh Sayyidina Ali isytiharkan. Tahun ke-9. Dan jika kamu bimbangkan kepapaan, maka Allah akan memberi kekayaan kepada kamu dari lempah kurnianya jika ia kehendaki. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Pergilah orang yang tidak beriman. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhirat. Dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan tidak beragama dengan agama yang benar. Mereka itu dari kalangan orang-orang yang diberi kitab. Sehingga mereka membayar jizyah dengan keadaan taat dan merendah diri. Membayar cukai. Jizyah ni cukai diri. Cukai keselamatan. Tak dipaksa masuk Islam. Dia ajak mereka masuk Islam. Kalau tak mahu masuk Islam, tunduk di bawah kerajaan Islam. Dan bayar cukai. Orang Islam kena bayar zakat. Orang bukan Islam bayar cukai, jizyah. Jizyah ni daripada jazak. Iaitulah kita memberi perlindungan, keamanan kepada dia. Orang yang berada saja bayar jizyah. Orang tak berada tak payah bayar. Orang tak ada kerja mendapat di graduate tak payah jizyah. Itu mengikut ketentuan pihak yang berkenaan. Kerana kita tak boleh paksa orang masuk Islam. Dia tak mahu masuk Islam, tak boleh paksa. Dia tunduk bawah kerajaan Islam dan bayar jizyah. Ayat ni menjadi dalil kepada mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali yang mengatakan bahawa yang boleh jadi rakyat di bawah kerajaan Islam ialah orang Yahudi, Kristian ahli kitab dan Majusi, Syibih ahli kitab. Adapun yang bukan daripada agama ni tak boleh jadi rakyat, kafir zimmi. Tetapi mengikut mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan mazhab yang sepertinya, semua orang kafir boleh jadi rakyat dalam negara Islam. Kerana dari segi maqasid syariat, tujuan syariat ialah untuk mengajak manusia kepada Islam tanpa paksaan. Paksaan, orang masuk Islam tak ikhlas. Jadi pendapat yang betulnya ialah semua orang kafir boleh jadi rakyat dalam negara Islam. Jadi pendapat Syafi'i dan Hanafi berdasarkan kepada realiti mazhab itu timbul. Kerana Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal dia tinggal di negara Arab yang tak ada Buddha, tak ada Hindu. Adapun Imam Hanafi, mazhab dia berkembang. Di India, berkembang di China, berkembang di Parsi, ada macam-macam agama. Mazhab Maliki pula berkembang di utara Afrika, macam-macam agama. Maka mereka beristihad. Ulama kita yang berdakwah di tanah Melayu memakai mazhab Hanafi dan Maliki. Dan sebab itulah, walaupun penduduk di tanah Melayu ini agama Hindu, raja-raja masuk Islam tak paksa yang Hindu itu masuk Islam. Dipujuk akhirnya habis orang Melayu masuk Islam mereka.
Peristiwa Tabuk menguatkan lagi kesan daripada Fathu Makkah ke dalam hati musuh-musuh Islam yang memperkecilkan cahaya yang disangkanya laksana api yang menyala sekejap dan padam dalam masa yang cepat. Atau digambar burukkan laksana awan mendung yang hilang bila-bila masa. Peristiwa Tabuk meletakkan Islam berhadapan dengan kuasa kerajaan paling besar dalam dunia di zaman itu. Tidak wujud dalam impian bangsa Arab bahawa mereka dapat menjatuhkan kuasa besar itu. Bahkan dimasukkan dalam senarai perkara-perkara yang mustahil berlaku. Kalangan Rom Timur dan wilayah-wilayahnya dengan angkuh mengangkat salib selepas berjaya menewaskan Parsi yang juga kuasa besar dunia di zaman itu. Sombonglah. Bila menang perang dengan Parsi, anggap dia kuasa besar tunggal. Macam Amerika hari ni lah. Bila Rusia, Soviet Union jatuh, dia anggap dia besar. Kuasa Allah Ta'ala lebih besar lagi. Berita Rom hendak menyerang Madinah sudah tentu menjadi berita utama. Pelbagai perkara berlaku mengikut riwayat para ulama sirah. Apabila Rasulullah SAW yang masyghul dengan berita itu, sehingga tidak bersama-sama ummahatul mukminin para isteri radhiyallahu anhunna. Bahkan tersebar berita angin mengatakan baginda telah menceraikan mereka semua. Nabi tak balik rumah. Sebuah berita bahawa Nabi cerai isteri dia semua. Di antara ceritanya ialah apabila seorang Ansar radhiyallahu anhu yang menjerakan paling akrab pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang mengetuk pintu rumahnya di waktu malam dengan ketukan yang kuat menunjukkan kegemparan. Umar bertanya dengan segera, adakah musuh Ghassan telah tiba menyerang? Saya nak berkata, yang katuk itu kuat ni, musuh siapa ada ke? Jawab rakan radhiyallahu anhu, lebih dari itu lagi Rasulullah telah berpisah dengan isteri-isterinya. Rasulullah balik rumah. Padahal Nabi risau dengan Rom. Keresahan ini berlaku kerana mereka juga adalah ibu-ibu pada orang-orang yang beriman. Isteri Nabi ni ibu yang beriman. Nabi cerai ibu ni macam mana ni? Sebenarnya bukan begitu, tetapi mereka resah memikirkan bahaya yang akan datang, iaitu serangan musuh yang besar jumlahnya, lagi kuat persenjataannya. Rasulullah SAW menerima maklumat bahawa Raja Byzantine membuat persediaan selama setahun. Dia kuasa besar, siap setahun. Mereka disertai oleh kabilah-kabilah Arab Nasara yang bergabung dengannya. Barisan hadapannya sudah berada di Balqa. Kebiasaannya Rasulullah SAW merahsiakan arah pergerakan ketenteraan dalam semua peperangan. Biasanya Nabi tak beritahu nak pergi ke mana. Tetapi untuk ke Tabuk diumumkan pada semua rakyat. Kerana keadaan yang sungguh mencabar iman seseorang. Bukan saja musuhnya besar, kebetulannya pula musim panas. Masih panas terik membakar. Buah-buahan telah bersedia untuk masak dan memerlukan jagaan. Nak tinggal kebun ni, buah tengah buah, maka tidak mudah untuk keluar ke Tabuk. Bala tentera yang melaksanakan kewajipan ini jumlahnya besar, yang memerlukan pengarahan seramai yang bersedia untuk berjihad, dan persediaan kelengkapan dan bekalannya yang juga besar. Kerahan tenaga diumumkan. Pungutan derma yang berbentuk mata wang, barang berharga, senjata, binatang, kenderaan dan apa sahaja yang boleh dimanfaatkan untuk pada tentera yang berjihad. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu orang yang paling banyak menghulurkan sumbangan. Sayyidina Uthman banyak kayak dia. Diriwayatkan jumlahnya 1000 dinar, 1000 dinar emas. Paling banyak, dia kaya. 300 ekor unta. 300 ekor unta. Unta ni macam lori zaman ni, 300 buah lori. Dan 50 kuda dengan kelengkapannya. Kuda macam tentera udara zaman sekarang. Demi melihat semangat yang sangat besar itu, Rasulullah SAW berdoa untuk Uthman
Allah marda'an Uthman fa inni anhu radin. Ya Allah Tuhanku, redailah Uthman, sesungguhnya aku meredainya. Nabi berdoa. Mengikut satu riwayat Wa Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awalil laili ila an tala'a al-fajr rafi'an yadayhi al-karimatain yad'u Uthman bin Affan yaqul Allahumma Uthman raditu anhu farda anhu وجاء أنه قال سألت ربي ألا يدخل النار من صهرته أو صهرني. Dan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, melihat Rasulullah SAW sejak awal malam sehingga fajar mengangkat kedua belah tangannya. Yang mulia saya berdoa, Ya Allah Tuhanku, ini dia Uthman. Aku meredainya, maka engkau redailah dia. Dan riwayatnya juga bahawa Rasulullah SAW bersabda, aku memohon kepada Tuhanku supaya jangan sekali memasukkan ke dalam neraka orang yang menjadi menantuku dan aku menjadi menantunya. Makna Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ini orang yang jadi menantu Nabi, Nabi menantu, termasuk Abu Sufyan. Abu Sufyan Nabi jadi menantu, Nabi jadi menantu dia. Abu Sufyan masuk Islam. Termasuk lain-lain lagi yang jadi mentua Nabi ataupun menantu Nabi. Wa fi riwayatin jaa bi 10,000 dinar ila Rasulullah fa sabbat baina yadayhi faja'ala yuqawwilu bi yadayhi wa yuqallibuha dhahran li batnin wa yaqulu ghafara Allahu laka ya Uthman ma asrarta wa ma a'lanta wa ma kana minka wa ma huwa kainun ila yaumil qiyamah ma yubali ma amila ba'daha. Dan mengangkat satu riwayat, mengikut satu riwayat yang lain, dia Uthman radhiyallahu anhu datang membawa 10,000 dinar kepada Rasulullah SAW, lalu baginda mencurah di hadapannya, membalik-balikkan dan bersabda, Allah mengampunkanmu wahai Uthman, apa engkau sembunyikan dan apa yang engkau nyatakan, dan apa-apa dosa yang telah engkau lakukan, dan akan berlaku sehingga hari kiamat. Allah tidak mempedulikan lagi apa-apa dosa Uthman. Jadi mengampunkan semua dosa dia. Dan sebab semangat dia ni. Begitulah kelebihan yang dicapai oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Kerana jihadnya dengan kekayaan harta benda. Maka berwaspadalah wahai sesiapa yang berani memperkecilkan Uthman radhiyallahu anhu. Uthman ni penyumbang besar dengan harta dia. Orang pertama memberi sumbangan ialah Abu Bakar radhiyallahu anhu sebanyak 400 dirham. Sikit duit perak Abu Bakar. Bakar ni miskin, tak kaya. Rasulullah SAW bertanyakan, hal abqaita li ahlika syai'an? Adakah engkau tinggalkan sesuatu untuk keluargamu? Bakar menjawab, abqaitu lahumullah wa rasuluh. Abqaitu lahumullah wa rasulah. Saya tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Habis, Bakar pergi. Umar bin Khattab dia menyumbang separuh hartanya. Abu Rasulullah SAW bertanyakan, hal abqaita li ahlika syai'an? Adakah awak tinggalkan untuk keluargamu? Umar menjawab, an-nisfu tsani. Separuh lagi, kata Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pergi separuh, tinggal separuh. Rahman bin Auf menyumbang 200 uqiyah perak. Rasulullah SAW bersabda padanya, Barakallahu laka fima amsakta wa fima a'taita. Allah memberkatimu pada apa yang ada padamu dan pada apa yang kamu sumbangkan. Maka Uthman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf diberi gelaran dua khazanah dalam kalangan khazanah Allah yang menyumbang fi sabilillah. Al-Abbas radhiyallahu anhu menyumbang jumlah yang besar. Abbas saudara Nabi, dia kaya, besar sumbangan dia. Begitu juga Talhah, Sa'ad bin Ubadah dan Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu. Ini orang kaya berarti. Semua banyak. Dalam kalangan para sahabat, wanita muslimat, ada yang menyumbang barang perhiasan yang dipakai. Pekebun tamar, di antaranya Asim bin Adi radhiyallahu menyumbang buah tamarnya. Buah tamar.
Ada yang menyumbang buah tamar yang sedikit mengikut kemampuannya. Sikit buah tamar. Lalu diperkecilkan oleh golongan munafik dan menyumbang lebih banyak. Orang munafik memperlikan orang sumbang sikit gini. Buah tamar segenggan jadi apa? Syau buah tamar. Allah SWT menurunkan firman-Nya. Alam ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum wa anna Allah 'allamul ghuyub الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين بالصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. Surah At-Taubah. Adakah mereka tidak mengetahui bahawa Allah mengetahui rahsia dan bisikan mereka, dan Allah itu Maha mengetahui perkara-perkara yang gaib? Dituju pada orang munafik. Orang-orang yang mempersendakan mereka yang memberi sumbangan yang banyak dan yang tidak ada melainkan sekadar kemampuan mereka menyumbang sedikit. Hak banyak pun dia senda, sikit pun dia senda. Lalu mereka mempersendakan mereka yang memberi sumbangan. Nasib Allah mempersendakan mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Yang mempersendakan kata azab yang pedih pada kiamat. Tuhan kata. Kesemua orang yang beriman berlomba-lomba menyahut seruan jihad yang diucapkan Rasulullah SAW, yang tidak mampu datang dengan linangan air mata, menyatakan keikhlasan, bersedia untuk berjihad. Satu kumpulan dalam kalangan Ansar meminta untuk dibawa bersama menunggang mana-mana kenderaan yang boleh ditumpangi. PT tak ada, kenderaan tak ada, nak tumpang orang. Tiba-tiba tidak ada kenderaan, Allah menurunkan firman-Nya. Tawallaw a'yunuhum tafidu min ad-dam' hazan alla yajidu ma yunfiqun. Mereka berpaling dalam keadaan berlinangan air mata, kesedihan lantaran tidak ada apa yang dapat mereka infak, tak ada duit nak bagi. Hanya orang munafik dan orang yang ada penyakit dalam imannya lalu tercecer daripada menyertai jihad yang sangat besar maknanya kepada Islam ini. Ada satu golongan dalam kalangan mereka yang merancang untuk melambatkan perjalanan jihad ke Tabuk dengan program bersifat agama yang sangat menarik. Ini nak tipu Nabi, buat program agama. Mereka diketahui oleh Abu Amir Ar-Rahib Lebay. Abu Amir Lebay. Dia tu lebah ni, tu lebah ahli kitab. Mendirikan masjid berhampiran Masjid Quba. Bangunan yang boleh bernaung daripada panas dan tahan daripada ketujukan. Bangunan molek, tahan panas, tahan sejuk. Rupanya cantik tetapi niatnya busuk lagi buruk. Allah mendedahkannya dalam Al-Quran dengan firman-Nya. Buat masjid nak tipu kat Islam. Bukan masjid kerana Allah. Jangan jaga buat masjid. Buat masjid bukan kerana Allah. Buat masjid nak tipu orang. Tunjuk dia agama juga. Padahal nak tipu. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا تَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. Dan orang-orang yang mendirikan masjid bertujuan kemudaratan, kufur dan memecah belahkan perpaduan orang-orang yang beriman. Dan mereka telah membantu orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Dan mereka bersumpah, sebenarnya apa yang kami buat adalah tujuan yang baik, dan Allah menjadi saksi bahawa mereka adalah orang-orang yang fasik. Allah Ta'ala kata mereka ni jahat, buat masjid bukan kerana Allah, buat masjid kerana nak tipu orang Islam. Rasulullah SAW tidak dapat melayani permintaan mereka. Datang ke masjid itu kerana kesibukan perjalanan ke Tabuk, menyebabkan rancangan mereka untuk modern dengan projek masjid menemui kegagalan, tak berjaya. Nak tipu Nabi. Tuhan turun ayat beritahu ke Nabi. Wallahu a'lam.